Assalamualaikum. Hari ini kita sambung pelajaran kita pada bahagian yang kedua untuk topik kekongrunan, iaitu pembesaran. Okey. So, dalam pembesaran ada beberapa subtopik, iaitu yang pertama adalah keserupaan objek. Okay, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan keserupaan objek. Okay, sebelum itu kita tengok dia punya objektif pembelajaran. Okay, di akhir pembelajaran kamu akan dapat menjelaskan maksud keserupaan objek. Dan yang kedua, menentukan dua objek yang dibandingkan serupa atau tidak. Okay, so kita tengok apa yang dimaksudkan dengan keserupaan objek geometri. Okay. Keserupaan objek geometri ialah objek geometri yang mempunyai sama bentuk tapi berlainan saiz. Okey, dia macam kongruen. Okey, tetapi ni lain sikit sebab sebenarnya bab ni adalah untuk penjelmaan. Okey, untuk penjelmaan. Dalam penjelmaan sebenarnya ada 4 yang patut awak kena tahu. Yang awak dah pernah belajar sewaktu tingkatan 1 hingga 3. Okey, yang pertama iaitu translasi. Yang kedua adalah pantulan. Ketiga adalah putaran. Dan keempat ialah pembesaran. Okey. Kalau awak belajar ni, okey, 3 daripada 4 ni iaitu translasi, pantulan dengan putaran. Okey, dia punya objek itu dengan imejnya tetap sama. Maksudnya kalau contoh translasi, okey, translasi katakan, okey, ini translasi. Okey, translasi dia bergerak, betul, bergerak ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Kalau saya gerakkan, okey, katakan translasi saya adalah 3, 2. So, dia bergerak ke kanan 3 kali. So, 1, 2, 3. Dan bergerak 2 kali ke atas. 1, 2. Jadi, gambar rajah saya masih lagi bentuk yang sama. Saiz yang sama. So, dia adalah kongruen. Kalau pantulan pula. Okey. Pantulan. Katakan saya ni tadi sama segitiga tu. Katakan saya ada garis pantulan. So, dia akan pergi ke sini. Okey, bentuk yang sama, saiz yang sama. So, dia masih lagi kongruen. Okey. Kalau sekarang ni saya pergi pula untuk putaran. Okey, putaran. Dia kena ada lawan jam. Dia ada arah putaran dan juga sudut putaran serta pusat putaran. Contoh saya tukar, saya pakai objek ni supaya boleh nampak jelas untuk awak. Okey. Pusat putaran di sini. Okey, katakan dia 90 lawan arah jam. So, dia akan pergi macam ni. Okey. Nampak? Dia akan pergi arah macam tu. Bentuk masih sama. Okey. Saiznya masih lagi sama. Cuma yang berubah adalah kedudukannya. So, dia adalah kongruen. Tetapi, kalau pembesaran, okey, kalau pembesaran, dia lain. Dia tak sama dengan yang 3 ni tadi. Pembesaran sama ada daripada dia imejnya. Sama ada imej dia kecil, jadi besar. Ataupun daripada besar, dia menjadi kecil. So, dia tidak kongruen. Tetapi, dia adalah serupa. Itu di mana dia merujuk kepada bentuk yang sama. Okey, segitiga dia tetap segitiga. Tetapi sekarang ni berlainan saiz. Yang biasanya berlainannya itu adalah dia punya sisi panjang dia. Sedangkan kalau kongruen, sebenarnya awak dah belajar, dia merujuk kepada saiz yang sama, iaitu sudutnya mesti sama dan dia punya panjang sisi tepinya juga mesti yang sepadan mesti sama. So, sifat bagi dua objek geometri yang serupa ialah sudut yang sepadan adalah sama dan kemudian nisbah panjang sisi yang sama, yang sepadan adalah sama nilai. Okey, nisbah ni maksudnya kalau katalah okey, yang awak perbesarkan itu datang dari bentuk segi 4. Okey, katakan segi 4 dia 1 unit. Bila dia besar,
dia jadi 2 unit. So nisbahnya yang sama. Okey, daripada 1 dia jadi 2. Lepas tu dia boleh jadi 6. Maksudnya okey ni darab dengan 6. Okey, kalau tadi dia tukar ni darab dengan 6 tu jadi macam ni. Okey, so nisbah pada sisi yang sepadan adalah sama nilai. Okey, so kita tengok sikit kat tepi ni ada contoh. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan berikut. Okey, pasangan objek geometri berikut adalah serupa atau tidak. So awak kena bandingkan yang cek A. Okey, dia bukan tanya pasal kongruen, tapi dia tanya keserupaan sahaja, dia serupa atau tidak. So kalau awak tengok bentuknya sama. Okey, bentuknya sama, segitiga. Dan kemudian dia punya sudut pun sama. Okey, jadi dia adalah serupa. So bila dia serupa, awak akan tulis A, B, C pakai macam ni. Simbolnya ini. Okey, ini simbol untuk serupa. Okey, kalau B, awak tengok pula. Okey, B dia punya bentuknya sama, tetapi awak tengok dia punya sisi dia. Okey, yang ini nisbahnya 2, tetapi yang ini nisbahnya 3. So dia tidak sepadan. Sedangkan dia kata nisbah pada sisi sepadan adalah sama nilai. Okey, so dia tidak serupa. Walaupun bentuknya sama, tetapi dia tidak seragam. So maksudnya kalau macam yang tadi saya tunjuk, saya terang pasal yang pembesaran yang tadi saya bagi segi 4. Okey, maksudnya bila kalau dia sini 1 kotak, yang ini jadi 2 kotak. Okey, ini 2, ini pun mesti 2, nisbah yang sama. Okey, kecuali dia akan jadi salah kalau kata awak pergi letak. Okey, sini 1, tiba yang ini 1, cuma yang ini je jadi 2. So nisbahnya tidak sama. So dia tidak serupa. Okey, sebab ni 1, tapi sini 2. Sedangkan ini masih lagi 1. Tapi kalau yang ini, okey, maksudnya ni darab 2. Tu yang dapat ni sini 2. Yang ini pun darab 2. So dapat sini 2. Kalau awak kata okey, macam ni. Ini pun tidak serupa. Sebab okey, tiba yang ini 3. Okey. So, tengok contoh 7. Dia suruh tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri berikut adalah serupa. Okey. Dia bagi A. Awak banding saja. Okey. Awak tengok kat situ. Kita tengok, mudahnya kita tengok terus dia punya jawapan dia. Okey. Dia kata awak cek untuk A tu. Mula cari untuk sudut C. C dia tolak semua sebab satu segitiga adalah 180. Awak dapat 54 darjah. So dia sama dengan nilai di G. Okey, kena tengok sudut B sama dengan sudut F. Dan sudut A sama dengan sudut E sama dengan 47 darjah. Disebabkan semua sudutnya adalah sama. Sebab dia tak ada bagi ukuran. Jadi awak tak payah banding untuk ukuran. Awak tengok pada nilai apa yang dia bagi saja. Maka dia adalah serupa. Awak boleh tulis segitiga ABC serupa dengan segitiga EFG. Okey, kita tengok pula B. Okey, B dia bagi soalan macam tu. Tu gambarnya. Okey, dia kata, okey, awak tengok kat B tu, semua sudut sepadan adalah sama. Okey. So dia bandingkan AB per PQ sama dengan BC per QR. Okey, AB. Okey. AB 9, AB per PQ. Okey, cari PQ sini. Okey. Sama dengan BC per QR. BC per QR. Okey. So, dia nilai yang sama dengan 5 per 4. AE per PT. Okey. AE per PT sama dengan CD per RS
sama dengan 8 per 6.4. So, dapat 5 per 4 juga. Yang ED per TS sama dengan 10 per 8 sama dengan 5 per 4 juga. So, okey, macam tadi, dia bagi yang sudut je. Jadi, awak tengok pada sudut. Yang ini, disebabkan sudut tu ada yang tak lengkap, tetapi dia bagi dekat awak semua sisinya lengkap. So, dia guna berdasarkan sisi. So, disebabkan semua sisinya nisbahnya sama, maka dia adalah serupa. Okey, kita tengok pula yang C. Okey, C. Sudut tu semua dah ada, jadi tak payah nak tengok sebab sama. Segi 4 memang 90 darjah. Okey, jadi awak consider dari segi dia punya ukuran. So, BA dia sepatutnya ataupun AB dia sepadan dengan PQ. Iaitu PQ ni bila sini 10, ini pun 10. Okey, so dia 6 per 10 sama dengan DC. Okey, DC tu 6 per SR. Okey, ini dengan sini. Ini partner dengan sini. So, dapat 3 per 5. Okey, kemudian dia pergi bandingkan pula antara AD dengan PS. Okey, bila ambil yang sini, dia sama dengan yang sini lah. Okey, sama dengan 6 per 12. Okey, sama dengan 1 per 2. So, awak tengok kat sini, ini 3 per 5. Ini 1 per 2. Bila nisbahnya tidak sama, maka dia tidak serupa. Okey. So, ini latihan awak. Tolong buat. Okey, seterusnya kita pergi pula hubungan keserupaan objek dengan pembesaran. Okey, tadi cikgu dah terangkan sedikit secara ringkas, iaitu kalau pembesaran, okey, dia punya objek tu bentuk yang sama, cuma dia berubah jadi lebih besar dan dia mesti seragam, iaitu dia ada istilah faktor skala. Okey, dia boleh jadi daripada besar kepada kecil, boleh daripada kecil kepada yang besar. Okey, so objektif pembelajarannya adalah di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat membuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran, dan yang kedua, memperihalkan pembesaran menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan pembesaran. Pembesaran merupakan satu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Okey. Titik tetap ini dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Okey. Ini contoh, ni objek, ini dia punya image. Pusat pembesarannya di sini. Okey, faktor skalanya adalah, okey, ini formulanya, atau boleh juga kata panjang sisi image bahagi dengan panjang sisi objek. Okey, formula dia punya untuk faktor skala tu kita akan guna huruf K kecil. Okey, dia memang K kecil, itu adalah standard. Okey. Faktor skala bagi suatu pembesaran dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut. Okey, ni tadi cikgu dah terangkan. Soalnya jarak titik sepadan image dari P bahagi dengan jarak titik objek dari P. P itu merujuk kepada pusat pembesaran. Okey. Atau yang biasa kita pakai yang ini, iaitu panjang sisi sepadan image bahagi dengan panjang sisi objek. Okey, nilai faktor skala yang berbeza punya kesan pembesaran yang berbeza. Okey, sebabnya nilai faktor skala ni dia boleh jadi positif, boleh jadi dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif, dan dia boleh sebab dia macam ni. Okey, pecahan. So, ini adalah kesan nilai faktor skala. Okey, kalau K-nya lebih besar daripada 1, okey, daripada saiz objek, dia berada di sebelah yang sama dengan objek. Maksudnya kalau ini pusat pembesaran awak, ini objek awak nak besarkan, dia akan pergi ke depan sana. Okey, kalau K dia sama dengan 1, iaitu sama saiz dengan objek,
Okey, dia berada di sebelah yang sama dengan objek. Biasanya kalau objek dia bertindih balik. Boleh tengok gambar kat situ. Okey, kalau dia lebih kecil daripada saiz ni lebih kecil daripada saiz objek. Itu maksudnya nilai K itu berada antara dia pecahan, okey, tetapi dia positif. Dia berada di sebelah sama dengan objek. Cumanya, okey, sebab bila dia pecahan, okey, macam 1/2. Okey, kalau dia pecah 1/2, 1/3. Okey, 2/3. Maksudnya dia kurang daripada 1, dia akan mengecil. Daripada dia macam ni, dia akan pergi ke belah ni, tepat arah yang sama tetapi dia semakin mengecil. Okey, awak tengok, objek ni besar ni depan, belakangnya jadi image. Tapi dia masih lagi berada di hadapan daripada pusat pembesaran. Okey, kemudian awak tengok pula, jika nilainya sekarang, okey, ini maksudnya masih lagi positif tapi dia kurang daripada 1. Yang ini dia negatif tetapi dia kurang daripada 0. Okey, dia akan berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Okey, dan dia makin mengecil. Okey, kalau dia K sama dengan -1, okey, saiz objeknya sama. Okey, tapi bertentangan. Maksudnya kalau negatif ni tadi, pusat pembesaran, kalau positif dia akan pergi ke sana. Ni arah dia. Okey. Maksudnya kalau ini pusat pembesaran, ni memang ni arah dia. Dia memang ke depan. Kalau bila dia positif. Kalau dia negatif, dia akan berlawanan. Dia akan pergi ke belakang. Okey. Boleh? Okey. Kalau K dia lebih kecil daripada -1, so dia akan jadi lebih besar. Sebabnya, okey, kan awak belajar kalau garis nombor pun, okey, ni semakin dia kecil, okey, untuk negatif, semakin nombornya kecil, semakin besar nilainya sebab dia dah menghampiri 0. Kalau bandingkan -1 dengan -8, yang ini -8 lebih kecil pada 1. Tapi kalau 1 dengan 8, untuk positif memang betul 1 tu yang kecil. Okey, so bila ni negatif, bila dia negatif, okey, walaupun dia lebih kecil, negatif ni, okey, objek tu akan daripada objek yang belah sini, dia akan pergi ke sebelah yang lain sebab dia ada tanda negatif. Okey, kemudian kemudian dia membesar, dia lebih besar daripada objek yang asal. Okey, so raja di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Okey, siapa tak reti nak cari pusat pembesaran, jadi sekarang ni tengok betul-betul macam mana. Okey, untuk pembesaran, pertama awak mesti kata dia adalah pembesaran pada pusat. Okey, macam mana nak cari pusat? Okey, pusat tu sebenarnya awak baca koordinat. Okey, contoh A, dia kata objek A, B, C. Okey, ini maksudnya ini. Okey, so nak pusat pembesaran, apa yang awak perlu buat? Awak ambil pembaris, awak sambungkan. Okey, sekejap ya. Bucu ke bucu yang sepadan. Okey, cikgu ambil warna merah. Okey, ni. Okey, yang ini. Ini. So, awak akan dapat satu kawasan dia bersilang. Awak baca koordinat dia. So, itu adalah pusat pembesaran dia. So, sama juga kalau yang ni. Awak kena pasti yang mana objek, yang mana image. Okey, kalau macam kes yang ini, okey, yang bila tanda tu itu adalah dia punya image. Jadi awak kena kena sambungkan. Okey, macam ni. Ni. Awak akan dapat satu kawasan bersilang. Kat mana dia bersilang, itu adalah dia punya pusat pembesaran. Untuk dia punya scale factor, okey, contoh yang A ni. A ni tadi. Okey, awak pilih mana sisi yang paling mudah untuk awak nak kira. Contoh, okey, saya ambil yang sini. Dia ada 1, 2, 3, 4 kotak. Okey, objeknya 4 kotak. Image dia 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okey. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, panjang image bahagi dengan objek. So, image dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi dengan objek 1, 2, 3, 4. Dikecilkan dapat 3/2. So, scale factor dia ialah, okay, tak nak buat ayat, awak terus dia tulis 3/2. So, awak boleh tengok kat sini. Okay. Nampak? Ini dia kira scale factor. Okay. Pusat pembesaran dia adalah -2, -1. Okay. Nampak? Tadi cikgu kata kan ni kat sini. Okay. Ni kalau kira ni -2, -1. Okay. Boleh? Nampak ni? Dia macam sini. Yang ini pun sama. Okay. So, yang ini awak boleh tengok. Okay, faktor skala dia. Kalau ni tadi faktor skala dia positif. Yang ini faktor skala dia. Okay, mesti image bahagi objek. So, image adalah yang ini. So, awak pilih mana yang paling senang awak nak kira. So, kalau saya ambil kat sini, iaitu dia 1. So, 1 per. Okay, jadi sepadan dengan dia yang ini. 3. So, dapat scale factor dia 3. Pusat pembesaran. Okay, buat sambung je tu dapat sini. Okay, C. Sama, saya kata awak kena pasti yang mana dia punya objek, yang mana image. Biasa image tu memang kita akan buat yang ada tanda dekat atas lah, huruf itu. Okay. So, ambil sisi yang paling mudah untuk awak kira. Okay, kalau saya dalam kes ini, saya ambil yang ini 1, 1, 2. So, saya kira yang dekat sini. Okay. Ataupun dia pergi kira ikut jarak. Okay, sebab gambar ni dia susah kan. Jadi, dia kira ikut jarak. Okay, dia kira ikut jarak. Tengok ni, dia kira jarak ini 1, 2, 3. Okey. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini adalah image. Ini adalah objek. Jarak daripada pusat. So, kalau awak kira sini image dia 6, jarak yang ini 3. Okey. Dan disebabkan dia berlawanan arah, jadi awak tahu dia mesti negatif. Tu letak negatif. Tu sebab dia kata kat sini dia ada tulis. Tanda negatif menunjukkan image berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Okey. So, dia punya scale factor dia adalah -2. Okey, boleh? So, kalau boleh, buat latihan yang ini. So, untuk hari ini sahaja terlebih dahulu. Nanti next class kita akan sambung, iaitu menentukan image dan objek bagi pembesaran. So, itu saja. Terima kasih.